Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah saya dah balik Malaysia semalam dan hari ini dah balik ke gym untuk workout semula. Okey, soalan yang ditanya adalah kenapa ada orang hidup dia berbeza, tahap pencapaian kewangan dia berbeza. Dan soalan ni saya tanya pada diri saya sebenarnya masa saya kecil. Kerana keluarga kita adalah keluarga ayah saya kerja kerajaan, mak saya suri rumah dan kita bukan keluarga yang berada biasa-biasa. Ayah saya kerja Jabatan Parit dan Tali Air. Saya bukan keluarga yang asalnya bisnes. Jadi saya selalu fikir kenapa kehidupan orang lain beza dan kehidupan orang lain beza. Dan jawapan yang orang selalu bagi kat saya adalah dah takdir. Takdir. Jadi kemudian saya cari jawapan ni, benarkah itu dah takdir? Dan adakah benda tu kita kata dah tertulis dan tak boleh nak ubah? Kemudian saya tanya, macam kalau kita kata ada takdir, bila kita tengok takdir kita, adakah anda tengok dekat Lauh Mahfuz? Anda dah baca, oh ni takdir aku sejak lahir sampai aku mati meninggal nanti macam ni, macam ni. Kita tak tahu sebenarnya. Jadi bila kita tak tahu, bermaksud Tuhan bagi kita peluang untuk doa, untuk usaha, untuk tawakal, untuk cari ilmu dan perbaiki hidup kita, insya-Allah. Jadi so apa yang saya belajar kemudian adalah untuk kita nak perbaiki tahap kewangan kita. Ni kepada yang nak perbaiki tahap kewangan dia. Okey, yang tak nak tak ada masalah. Ni bagi yang nak. Okey. Antara benda yang saya belajar adalah macam dalam kelas dulu bila saya belajar, kalau saya nak jadi bagus dalam matematik, saya kena cari orang yang paling pandai dalam kelas. Kemudian saya kena spend masa dengan dia ataupun cari peluang untuk berkawan dengan dia, dan eventually setiap hari dia buat kerja kat sekolah ke apa ke, kita duduk dengan dia, dan eventually over the time saya akan bagus dalam matematik juga macam dia atau mungkin lebih baik lagi. Of course saya kena buat hard work, usaha, committed. Tapi maksudnya adalah bila kita start berkawan dengan orang yang lebih bagus, lebih baik daripada kita in terms of apa saja pencapaian yang kita nak, kita akan insya-Allah dapat result yang sama atau hampir sama. Tapi kalau kita berada dengan keliling orang yang sama macam kita, ataupun mungkin katalah saya pendapatan saya gaji saya 2,000, orang keliling saya biasanya saya lebih selesa berkawan dalam keadaan biasa. Orang yang mungkin pendapatan dia 1,500 sebab saya akan rasa saya bagus sebab saya gaji 2,000. Tapi bila saya paksa diri saya satu masa dulu, untuk masa saya 1,500 gaji saya dulu pada tahun 1997, 98, 96. So betul gaji saya 1,500. Jadi saya diajar kalau kita nak ubah hidup kita, kita kena cari orang yang pendapatan dia lebih tinggi daripada kita dan berkawan dengan dia. Bukan ni ceritanya bukan pasal apa, dia macam berkaitan dengan nak perbaiki hidup. Kalau kita nak jadi lebih beriman, beramal, kita berkawan dengan orang yang lebih beriman dan beramal. Kalau kita nak lebih kewangan, kawan dengan orang yang lebih baik kewangan dia. Jadi kehidupan kita akan mula berubah bila kita ubah keliling kita. Kita ubah siapa yang kita nak kawan. Of course dia balik kepada kita nak atau tak nak. Kalau kita nak, kita akan ubah. Kalau kita tak nak, tak ada siapa boleh ubah. Dan bila tengok orang lain berubah pun kita akan tak gembira. Jadi sama juga dengan apa proses pun. Dalam keadaan saya sekarang nak perbaiki fitness level saya berkawan dengan orang yang fitness level dia bagus. Saya duduk di tempat yang boleh bantu saya untuk perbaiki fitness level saya dan energi saya. Jadi pagi ni saya just nak berkongsi permulaan perubahan hidup adalah bila kita, yang pertama adalah bila kita nak berubah. Saya sebut banyak kali tentang benda ni. Kemudian bila kita nak, kita tulis apa yang kita nak, dan ada penghalang dia yang menghalang kita untuk buat perubahan yang besar. Penghalang paling besar adalah limiter ataupun hard belief kita dalam ni, yang kita macam ada banyak sangat, saya panggil dia biawak, kata-kata negatif pada diri kita. Orang kita negatif kat orang lain satu bab, kita negatif kat diri kita sendiri. Kita negatif tentang bila kita nak buat perubahan, kita sendiri akan cakap, eleh kau boleh ke, kau siapa, you know. Benda-benda macam ni yang kadang-kadang sampai terkeluar tengok orang lain berubah atau berjaya, kita eleh pada orang lain. Jadi ini semua akan menjadi penghalang perubahan hidup anda. Dan saya cakap ni bukan untuk semua orang. Anda mungkin dengar, tapi saya percaya orang yang hatinya Allah bagi petunjuk, dia terdengar dan tak perlu percaya apa saya cakap, sebab ini perubahan proses hidup saya. Lain orang proses dia berbeza. Tapi saya bercakap tentang kalau nak naik ke Gunung Ledang, buat apa nak buat jejak baru kalau kita boleh follow jejak orang lain yang dah lalu jalan tersebut. Jadi insya-Allah saya akan sambung lagi nanti untuk sesi live streaming seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.